عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan saudara jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam 2 bulan yang lalu kita bicarakan berkenaan dengan hadis palsu yang menceritakan fadilat tiap-tiap surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Hadis palsu yang menceritakan fadilat tiap-tiap surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu disebut oleh sebahagian para ulama hadis tentang kepalsuan hadis tersebut. Kerana yang sabit, yang warid dalam hadis Rasulullah SAW ini hanya beberapa hadis sahaja yang menceritakan. Tapi tiap-tiap surah itu tidak ada. Cuma cara umum memang ada fadilat lah. Jangan kata tak ada fadilat, aku tak mau baca surah ni. Tanya dulu Ustaz, surah ni ada fadilat tak? Oh, ada dia, tak ada hadis. Tak ada hadis tu saya baca. Mana ayat ada hadis? Qul Allah baca, Qul Allah saja. Ayat Fatihah saja baca. Yang lain tak mau baca sebab tidak ada fadilat. Jadi semua itu ada fadilat. Secara umum ada fadilat kerana dia Al-Quran, dia kalamullah Subhanahu wa taala, dia wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada fadilat. Tetapi nak contoh hadis, sebab para ulama dia concern, dia tengok kalau hadis, kalau sebab ni masalah pahala, masalah hukum dan sebagainya. Kalau hadis tu dhaif boleh lagi. Tapi kalau hadis tu palsu, dia legal. Kerana ada ulama ataupun ada manusia yang mencipta hadis dengan tujuan nak menggalakkan orang membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi nawa itu baik, niat dia baik, tetapi kaedah itu tidak dibenarkan. Kerana man kazaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berdusta ke atasku, berdusta atas Rasulullah, atas nama Rasulullah tak kata, tapi kita kata Rasulullah berkata, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Jadi sebab itu ulama-ulama dia teliti, tengok surat daripada orang ni kata Rasulullah kata, dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada kawan A ambil daripada B ambil daripada C ambil daripada sahabat ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi dia tengok A ni macam mana keadaan dia. Orang ni baik ke tak baik ke, boleh percaya ke tak boleh percaya ke, pernah bohong ke tak pernah bohong ke, orang kenal ke orang tak kenal ke. Tengok satu. Habis A tengok B pula macam mana sifat dia. Habis B tengok C, tengok satu. Jadi kalau ada dalam susunan tu orang yang tak boleh dipercayai, hadis itu tak sahih. Kalau ada dalam tu tak apa kenal, bila tak apa kenal hadis itu pun tak apa nak kuat lah, tak boleh nak percaya lah. Dia sebut dalam Islam majhul, tak tahu siapa dia. Orang ni ambil dia kau bila A orang kenal, B kenal, C tak tahu siapa dia, D kenal sahabat Nabi ataupun tabi'in, atau ambil daripada sahabat ambil dari Rasulullah, tapi tak tahu siapa dia ni seorang. Jadi hadis itu tak boleh dilakukan sebagai sahih lah. Dia berubah darjah dia tu. Sebab itu majhul tu kena juga. Sebab tu pembuat hadis tu dia kaji sampai tahap yang sebegitu rupa. Sekarang ni tak ada masalah. Kita nak tengok ustaz ambil hadis Rasulullah ni guna. Dah ada sekitar Sahih Bukhari lah. Tengok Sahih Bukhari lah. Tak payah ada sana dah, saya ambil ke syekh saya ambil. Dia tak ada ilmu rijal, tak ada lah. Ilmu rijal hadis tu tak ada. Kalau ada pun orang tak kaji lah. Sebab ilmu itu telah dibukukan sampai ke Sahih Bukhari, sampai kepada Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Dalam tu ada orang dia, dalam tu tiap-tiap tu ada rijal dia, kaji dia sampai tiap-tiap orang. Jadi sebab itu bila kita sampai satu berita kepada kita, kaedah kita kena kaji dulu. Kalau ada majhul, orang yang tak kenal, yang tu kita kena kesampingkan tu. Boleh percaya atau tak percaya. Maaf kata saya tengok poster tu, saya bukan nak komen poster tu yang masalah Wahabi tu, tapi bila tengok tu tak ada nama sebenarnya. Saya tak kata isi kandungan salah, saya tak mau kata lagi tu. Saya tak mau kata. Dia tengok isi kandungan saya tak jawab lagi. Tapi dia tengok tu, dia kata ulama ahli sunnah. Siapa? Majhul, tak tahu siapa. Siapa dia? Sebutlah nama ustaz sekian-sekian ke, ustaz yang pertama, ustaz yang kedua, ustaz yang ketiga. Tapi
ulama ahli sunnah. Sebenarnya kita tak tahu. Jadi buku, bila kita beli buku kata, kadang-kadang orang tipu. Kita Imam Ghazali tak kata apa tapi tulis Imam Ghazali. Orang boleh tipu. Kita bila tengok Imam Ghazali, Masya Allah kan, Hujjatul Islam. Tapi orang boleh tipu. Ada tafsir Isra' Mi'raj, tafsir Ibn Abbas. Ini Isra' Mi'raj Ibn Abbas. Ibn Abbas tak karang kitab pun. Sahabat Nabi Ibn Abbas tak karang kitab. Tapi ada orang tulis, dia kata ini Isra' Mi'raj yang ditulis oleh sahabat Nabi, namanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka ulama-ulama kata buku ni tak ada pakai, ini palsu, dusta. Ada nama Ibn Abbas. Ibn Abbas tak nak karang kitab lagi. Tak ada lagi zaman tu. Hanya sebab itu majhul tu, orang yang tak kenal tu kita nak tengok dulu. Tu siapa dia ni sebenarnya? Kalau tahu, orang kita tengok isikan satu. Ini dikaji dalam ilmu hadis ataupun ilmu rijalul hadis, dalam kita nak menentukan hadis tu boleh pakai ke tak dipakai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita nak sambung sikit. Kita nak cepatkan sikit. Masalah bagaimana kita membaca Al-Quran. Kita nak baca, naik daripada baca nak faham. Kita nak tadabburkan Al-Quranul Karim. Maka tadabbur ini dia nak kata tafsir itu tidaklah. Sebab tafsir ni dia dalam lagi. Tafsir ni dia dalam lagi. Jadi tak semua orang boleh tafsir Quran. Sebab itu dalam riwayat menyatakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang tanya dia satu ayat tafsir, dia tak mahu nak tafsir, tak mahu nak bermakna. Siapa? Abu Bakar, tak mahu. Dia tak boleh mau. Ayu sama'in qaziluni. Mana langit yang nak naungi aku? Kalau dia kata, dia tak boleh. Kalau aku kata dalam Quran, tentang Quran, benda yang tak ada ilmu bagi dia, tak boleh kata. Nak tafsirkan ayat Quran. Tetapi masalah kita, kalau kita tak ada tafsir, bukan kita tak ada tadabbur. Tadabbur dalam salah. Sebab tadabbur nak faham apa perintah Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala suruh, apa Allah Ta'ala larang, apa pengajarannya. Tadabbur tidak ada masalah. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburkan? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka itu mentadabburkan Quran? Dia tadabbur ni, tapi nak faham hujung tu. Apa pengajaran kita nak ambil? Dia ambil dalam perkara dubur. Dubur ni belah belakang. Dubur belah belakang. Semalam saya ada dengan mufti kita, Datuk Syekh Badruddin. Singgah, saya habis kajak, saya singgah, dia tengok dia tengah kajak semua masjid. Saya pun singgah lah, singgah. Habis-habis, sampai Malaysia, saya tidur makan dengan dia. Masalah balik. Nak balik, kami pun nak pisah. Datuk Syekh mufti Kedah kata, kasut dia belah belakang. Saya dengan seorang orang tua lagi, kasut belakang. Orang tua ni dia cakap Arab sikit-sikit. Dia tanya, Datuk Syekh, Datuk, mana kasut? Datuk belah belakang. Saya pun kata, Pak Warok di belakang. Maka mufti pun kata, Warok ni kita kata dubur. Ni pintu dubur ni. Pintu belakang, pintu dubur. Hang dia kata pintu kubul, pintu depan. Ambil belah kubul, aku pergi belah dubur. Bahasa ni bahasa Warok amam ni. Warok belakang, amam depan. Itu Syekh mufti kata dubur dengan kubul. Dubur belakang, kubul depan. Boleh pakai lah, tak ada masalah. Jadi dubur tu belakang, tadabbur tu belah belakang. Kita nak tengok hujung kita baca ni, kita nak faham apa? Apa perintah Allah Ta'ala, apa pengajaran kita nak ambil. Itu kita nak tadabbur. Kalau saya tengok. Jadi kita ambil misalnya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang Luqmanul Hakim sebagai contoh. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Sampai habis. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak dia, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah kamu mengkufurkan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak tadabbur. Jangan kita tadabbur nak cari Luqman ni bangsa apa. Luqman ni handsome kan tak handsome kan? Anak dia nama apa? Dia kata Luqman berkata kepada anak lelaki. Anak lelaki dia nama apa? Cari. Kau boleh nama anak cucu kita kan? Nak kita pun nama cucu kita kan? Cari. Orang tanya saya pun cari. Cari perempuan nama dia Mishko kan? Mishin kah Mishko atau lah Mishko kah? Dia tak berbaring lagi, kita Arab tak berbaring. Mif'al Mishka.
Maf'al, masyka. Dia macam lagu tak baris tu. Tak ada baris kan. Jadi cara itu ada lagi nama dia lagi. Jadi kalau kita cari nama tu, kita tak masuk dalam tadabbur, kita tak ada faedah. Tak ada faedah sebab tu Allah Ta'ala tak mau nama dia. Anak lagi dia tak ada. Yang kita nak tadabbur dah perintah dia. Perintah yang Allah Ta'ala bagikan, Luqman nasihat kepada dia, la tusyrik billah. Janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadabbur. Bagaimana kita nak terangkan pendidikan dalam anak-anak supaya akidah dia kuat, akidah dia mantap, tidak sampai mengkufurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadabbur. Jadi kalau kita cari benda-benda tak ada faedah, cari Ashabul Kahfi, bawa Ashabul Kahfi. Tanya Ustaz, Ashabul Kahfi bawa Ustaz. Sekali kita saya pernah bawa Jordan. Jordan tu saya ziarah kubur Ashabul Kahfi. Saya kira-kira ada 11. Dalam buku kata ada 5 Ustaz. Dalam buku tu saya pergi tengok sendiri. Tanya Ustaz Nembak, saya duduk Jordan lama, ataupun duduk Syria lama, saya ziarah. Tiap-tiap tahun saya ziarah Ashabul Kahfi. Tahun ni saya ziarah ada 5, tahun depan saya ziarah ada 7. Kacau. Kita pun pening kepala. Jadi adakah Allah Ta'ala semua kita tadabbur benda tu? Allah Ta'ala tak semua. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran tentang bilangan Ashabul Kahfi itu, ada golongan yang Allah Ta'ala kata thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Akan ada manusia, ada golongan kata Ashabul Kahfi itu bilangan mereka 3, yang keempat anjing. 3 ya. Kalau kira sekali dengan 4, rabi'uhum kalbuhum. Ada orang kata Ashabul Kahfi ini 5, yang ke-6 itu anjing mereka. Ada manusia kata Ashabul Kahfi ini 7, yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Jadi 3, 5, 7. 3, 5, 7. Allah Ta'ala kata pula, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim la ya'lamu illa qalil. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan ni, kepada perempuan ni, Allah lebih tahu tentang mereka. Bilangan mereka, hakikat mereka, Allah lebih tahu. Dan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala cerita lah maksudnya. Senang. Cerita senang je habis. Berapa bilangan Ashabul Kahfi mati kat mana, tahun bila, senang. Kata Allah Ta'ala tak cerita. Sebab apa faedah kalau Allah bercerita? Allah Ta'ala kata Allah lebih tahu. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah lebih tahu. Ma ya'lamu illa qalil. Tidak mengetahui tentang Ashabul Kahfi ini, hakikat mereka, bilangan mereka yang sebenar, mereka sikit sangat. Orang zaman tu baru tahu. Makanya orang zaman selepas itu tahu sikit-sikit, lepas itu habis hilang. Campur air tak cerita ya. Maka Allah Ta'ala nasihatkan kepada kita, fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jangan duk berbala, jangan duk jangan duk kaji dalam-dalam sanalah tentang Ashabul Kahfi itu salah. Illa mira'an zahira, kecuali kalau nak sembang kedai kopi tak apa. Kalau sembang itu apa dengan Ashabul Kahfi kagak? Puasa 7 pun, ustaz tu kata 7. Ustaz tu kata 5. Tak apa, sembang kedai kopi habis ke habis? Tak ada apa. Mira'an zahira, sembang tak zahir itu tak apa. Kita kata sembang kedai kopi lah kita. Tak payah nak buat kajian. Awak nak buat kajian apa ni? Saya nak buat kajian bilangan Ashabul Kahfi. Tesis master saya. Tesis master. Oh, hebat ni. Tak. Mira'an zahira cukup. Sembang kedai kopi, saya terjemah sembang kedai kopi lah senang. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan minta fatwa tentang mereka. Siapa pun juga. Sebab tak ada siapa tahu hakikat. Jadi tadabbur dia yang ambil apa pengajaran dia, apa semangat dia, apa perjuangan dia, apa yang dia pertahankan. Itu dan ambil untuk aplikasi dalam yang kita katakan sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi semua yang ada kita ni insya-Allah boleh. Tidak ada masalah. Kita baca Quran, kita tengok terjemahan, kita tengok tafsir Azhar, karya Buya Hamka sebagai contoh, senang kita baca. Dia masuk mencerita macam-macam. Dia ada cerita tafsir, dia ada cerita Indonesia apa? Cerita yang kait ayat ni, cerita sejarah ni, dia pun ada sejarahnya. Kita boleh baca tafsir Ibnu Katsir, ada terjemahannya. Dia baca lagi, dia baca tafsir Qurtubi, ada terjemahan pun. Boleh baca tafsir Tabari, lagi 2 hari. Pening kepala orang kita nak baca. Tapi mana tafsir itu tak apa. Tapi kita nak faham tadabbur tu, nak ambil intibat itu. Jadi inilah tadabbur yang perlu kita faham. Cuma tuan-tuan, saya nak sebutkan ialah beberapa kaedah yang disebut oleh para ulama kita.
Para ulama kita menyebut beberapa kaedah pada muka surat 19, iaitulah bagaimana kita nak mentafsirkan Al-Quran, kita nak tadabbur Quran, kita nak pahami Al-Quran Al-Karim, ya. Yaitu yang pertama sekali, Al-Quran kita tafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran kita tafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Quran dengan Quran. Itu mula-mula sekali. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala huraikan dalam ayat yang lain. Dalam ayat ni nampak tahuan nak clear sikit, tahuan nak jelas, Allah Ta'ala huraikan dalam ayat yang lain. Dia tak ada pertentangan di antara satu sama lain. Sebab itu Quran dengan Quran. Maka Allah Ta'ala sebut tentang orang yang baik, orang yang beriman, dan mereka itu tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baik, dia beriman, dia tak campur adukkan unsur-unsur kezaliman dalam keimanannya. Maka para sahabat Nabi tak faham ayat ini, mereka tertanya-tanya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang tak pernah zalim? Tiap-tiap orang ada dengan kezaliman dia. Barangkali zalim kepada jiran, barangkali zalim kepada sahabat. Buat zalim, buat daya lah, buat daya, tipu sikit ke apa lah. Barangkali zaman muda dulu. Jadi ada zalim tu mana dosa lah, dosa buat zalim tu, kita kata dosa lah. Jadi sahabat rasa takut sebab ayat ni kata orang tu beriman dan dia tak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maka sahabat tak faham makna zalim ni. Sahabat tak faham makna zalim ni, tanya kepada Rasulullah SAW. Bila tanya kepada Rasulullah, Rasulullah baca satu ayat lain. Ini Quran tafsir Quran, iaitu yang Luqman tadi tu, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Janganlah kamu syirikkan Allah, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Jadi dalam ayat kezalim itu, ayat yang pertama tadi, maksud zalim itu adalah syirik. Maksud zalim itu adalah syirik. Jadi Rasulullah dah ajar kepada para sahabat, dah ajar kepada kita, ayat ni kalau tak jelas, cari dulu dalam Quran, rojok dulu dalam Al-Quran, tengoklah apa yang ada boleh. Misalnya kita baca surah Fatihah, kita baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, berilah hidayah kepada kami, hidayah jalan yang lurus, jalan yang telah Kau beri nikmat ke atas mereka. Siapa? Siapa yang Allah Ta'ala bagi nikmat? Sebab dia sampai tu an'amta 'alaihim, alaihim jangan macam alaihum lah. Pada riwayat bukan juga sahabat huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bila macam tu dia tak jadi waladhdallin, macam waladdallun. Waladdallun. Hom tak macam him, jadi waladdallin, jadi waladdallun. Salah, waladdallin. 'Alaihim dia tak macam mudah. 'Alaihim panggil ada riwayat 'alaihim. Allah Ta'ala betul. Saya tanya ustaz dah tu, ada syubra dia qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14 tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa Allah Ta'ala bagi nikmat? Sebab apa tu? Ghairi, bukan jalan engkau, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita tak tahu siapa yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Maka Allah Ta'ala hurai dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Ta'ala sebut, wa man yuti'illaha war rasul, sesiapa yang taat akan Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzi na'an'amallahu 'alaihim, maka itulah golongan yang Allah Ta'ala bagi nikmat ke atas mereka. Itu golongan itu Allah Ta'ala bagi nikmat. Jadi an'amta 'alaihim bagi nikmat ke atas mereka, kau bagi nikmat. Jadi golongan yang Allah Ta'ala bagi nikmat siapa dia? Minan nabiyyin, daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. 4 golongan. Nabi, siddiqin, bawah sikit pada golongan Nabi, siddiqin, maka tinggi tu, syuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang soleh. Kita nak cari itulah. Ya itu. Nak cari dan tengok para Nabi, termasuklah Nabi yang paling utama ialah Nabi Muhammad SAW. Tengok golongan siddiqin, golongan para sahabat sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq, siddiqin, kan?
orang mati syahid, sahabat-sahabat yang mati syahid dan sebagainya, as-salihin, orang-orang yang saleh. Sebab itu kita ada kaedah mujalasatus salihin, duduk bersama-sama dengan orang saleh. Bukan kita nak tunjukkan. Bila ada ulama dari luar negara datang, daripada Mesir, daripada Mekah, daripada Madinah, dari Jordan, daripada Syria ke apa, datang, kita datang tu. Kadang-kadang dia cakap sudah sama kan. Dia suruh kita takwa kepada Allah. Dia suruh kita baca Quran banyak. Tapi kita datang, kita nak mujalasatus salihin, duduk bersama-sama dengan orang soleh. Kita nak ambil apa yang dia ucapkan, kita juga nak belajar sifat hal dia. Bagaimana keadaan dia, tengok dia sembahyang macam mana, tengok sifat dia macam mana, tengok akhlak dia macam mana. Itu dikatakan mujalasatus salihin, duduk bersama-sama dengan orang soleh. Datang Mufti Musayyab, Syekh Dr. Ali Jumaah, Hafizahullah, kita tengok bagaimana ucapan dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana contoh. Itu Nabi, kemudian ada satu salih duduk bersama dengan orang salih. Yang Allah Ta'ala sebut wassalihin, orang salih. Jadi Allah Ta'ala bersihkan. Jadi dengan baca sambung pula, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Tak habis Fatihah. Bila Imam Nabi Fatihah dia masuk sambung lah. Sambung Kadang-kadang berlaku, saya pun berlaku dia sekali dua kali. Dia semayang seorang-seorang ni. Semayang seorang-seorang ni dibaca. Baca. Bila baca dia sambung. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kita tak tahu nak lebih Fatihah. Tak tahu nak lebih Fatihah, kita tak lebih Fatihah. Dia bagi masuk surah lain. Dia masuk surah lain. Baik kita nak faham tu. Orang yang Allah Ta'ala bina mat ialah para Nabi. Dia sambung baca tu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Kita kata tak ada amin. Tak ada amin. Macam kita baca surah Wat-Tin wa Zaitun bawdu illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tu imam tadi Wat-Tin wa wal 'asri. Mana ni? Subhanallah. Macam apa? Ulah balik Wat-Tin wa Zaitun. Boleh berlaku pada kita. Tak mustahil kan? Ya kadang-kadang tak ingat tu. Tak ingat apa je nak. Rokok tu ya. Rokok tu ya. Payah nak penimbalannya. Kadang-kadang orang yang keliru iman dia tak ingat ulang balik. Tak ingat ulang balik. Makmum ni keluar besar. Bila imam rokok. Rokok ya, benda sunat. Surah tu sunat, rokoknya. Tak boleh juga. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu jadi keluar Allahu Akbar. Tak ingat juga rokok itu imam baca surah nanti. Surah ni hukumannya sunat. Bukannya wajib, sunat. Tak ada masuk rukun sembahyang pun, sunat dia. Kan? Katalah tolak kita jadi untuk imam jadi pertama. Aku plan lah. Malam ni jadual untuk imam siapa? Dia pun prepare surah orang. Surah idza ja'a Allah mereka dengan ni. Orang kata apa ni, itu imam biasa kan ikan kan ni. Kalau kita mahu dia prepare surah keren-keren sikit. Habis baca Fatihah tak ingat. Allah. Macam sana lupa ni. Terai Allah pun tak ingat. Allah pun tak ingat tu. Allah. Tunggu pasal telinga. Agak-agak mampu sudah ada Fatihah. Allahu Akbar, rokok tu kan. Tak payah susah-susah. Senang je dia tinggal. Senang. Dekat yang kedua, tak ingat dua surah. Habis Fatihah, jeri lama sikit, agak-agak mampu. Habis Fatihah, Allahu Akbar, rokok. Jadi kita tolak. Tak ingat surah kan. Senang je. Orang tanya, Habib Imam tak baca surah kan? Sajanya saya tak baca surah. Nak bagi makmum faham bahawa surah ni tak baca. Jaga kredibiliti kan jemaah roh kita. Kalau kita tak buat, kita orang tak faham. Mahal. Baik, itu yang pertama. Tafsir. Jadi tafsir ni kita kata tafsir maksur lah. Kalau tengok rajak tafsir Tabari, rajak tafsir Ibnu Katsir, dia kata yang ni dia kata Allah Ta'ala kata. Lepas itu yang kedua yang kita nak tengok tafsir ni, nak tadabbur Quran ni, kita nak rajak kepada sunnah, kepada riwayat hadis Rasulullah SAW. Sebab Quran turun kepada Nabi. So siapa yang lebih faham? Kita akan Nabi. Bila kan? Kalau kita kata Nabi pun tak faham tak? Jauh. Siapa faham? Aku lebih faham ni. Aku lebih faham daripada Nabi. Itu bahaya.
Itu bahaya tu puasa tidak itu. Puasa yang tetap tidak sebab sumber agama yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah hadis Rasulullah. Adalah Rasulullah, adalah hadis Rasulullah, adalah sunnah Rasulullah. Jadi sebab itu kita tengok para ulama dalam mazhab Syafi'i sumber hukumnya mula-mula Quran, kemudian dia letak hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dalam mazhab Maliki Quran dulu hadis, mazhab Hanafi Quran hadis. Jadi letak Quran dengan hadis dulu. Itu tadi nak tolak Quran dengan hadis dulu. Lepas itu nombor 3, nombor 4 tu hang boleh. Kita tingkah lagi. Aku kata nombor 3 yang ni. Awal yang kata ni tak apa. Tapi nombor 1, nombor 2 Quran hadis. Tak lari dah. Quran hadis tak lari dah. Sebab itu sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya Allah menurunkan, kami turunkan kepada kau wahai Muhammad Al-Quran bil haqq, dengan benar. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah, untuk kamu berhukum di antara manusia bima araka Allah. Syahid kita ni bima araka Allah, dengan apa yang Allah tunjukkan, dengan apa yang Allah Ta'ala nampakkan, dengan apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada kamu. Allah Ta'ala buka arah, Allah Ta'ala ro'a tu tengok, Allah Ta'ala tengokkan, Allah Ta'ala tengokkan, tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita tak dapat tahu khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad faham. Sebab itu Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud menyatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu." Apa aku diberikan, sesungguhnya aku diberikan Quran. Satu Quran wa mithlahu, maksudnya aku juga diberi seumpama dengan Quran. Yang hadis wahyu juga, tapi wahyu yang tidak berlafaz. Wahyu yang disebut makna, tapi ucapan itu daripada Rasulullah SAW. Kalau Quran, wahyu itu makna daripada Allah, lafaz pun daripada Allah. Sebab itu lafaz dia mukjizat tu, jadi mukjizat. Kita baca tu tak boring. Kalau baca boring, baca rasa boring, baca Quran itu masalah iman kita tu. Masalah iman kita tu ada masalah tu. Kan? Kita baca buku apa? Baca buku cerita yang best sikit. Baca keren-keren, snack-snack sikit lah kita katakan. Baca, kalau kita mau baca sorok semakan ni. Kan? Baca novel. Ada adik-adik sikit. Baca habis sekali. Esok baca lagi. Habis pula. Seminggu baca itu je. Lepas itu baca lagi lah. Tak macam lah. Macam itu boleh lah. Kan? Khatam dah buku tu tutup lah. Jadi sejarah. Tak ulang lah. Kita faham lah contoh. Tapi Quran kita baca. Baca lagi tak jumpa. Baca lagi tak jumpa. Bahkan ada makna lagi. Allah Ta'ala akan buka lagi barang kali. Baca lagi. Ya. Itu keadaan Quran. Mu'jizat. Tak ada kesalahan dalam Quran. Kalau ada kesalahan cetak, di Quran tak ada salah. Cetak orang kali ada lah kesalahan. Tapi akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada orang tahu kata Quran ni salah cetak. Kitab lain tak dijaga oleh Allah Ta'ala. Kitab Imam Syafi'i kata garang Ar-Risalah, kitab usul fiqh yang pertama. Usul fiqh yang pertama yang awal sampai dari kita Ar-Risalah. Pagi sebelum tu ada Allah ada, tapi yang sampai dari kita Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i masih hidup, anak murid dia baca kali pertama, jumpa salah. Kata dalam muka surat 10 nampak salah. Habis dia baca kali kedua, jumpa kesalahan muka surat 20 pula. Baca kali ketiga, jumpa kesalahan 4 lagi pula. Tiap kali baca ada dia kesalahan 4 yang berbeza. Maka anak murid yang baca ni gaduh dari Imam Syafi'i tu. Baca kali pertama, jumpa salah. Baca kali kedua, jumpa salah 4. Baca kali ketiga, jumpa salah 4. Bagi tahu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Kata ustaz, saya baca buku ustaz ni, baca kali pertama muka surat ni salah. Baca kali kedua muka surat ni pula salah. Kita jawab, hai, macam tu tu. Kan? Macam tu. Maka Imam Syafi'i dia jawab, itulah orang yang kata lebih kurang Allah Ta'ala tidak berkehendak kesempurnaan itu melainkan untuk kitab dia. Untuk Quran. Untuk kitab lain mesti ada salah, mesti ada silap. Hatta kitab Imam Syafi'i ada salah, ada silap. Sebab kesempurnaan itu Allah Ta'ala letakkan bagi Al-Quran. Jadi kita lihat bagaimana yang pertama, yang kedua ialah mesti kita lihat kepada hadis. Maka orang tanya kepada Rasulullah SAW, ayat Quran
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Masyarakat ahli kitab menjadikan rahib-rahib, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Rahib-rahib, padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maka datang seorang lelaki, ketika itu dia tak beriman lagi, lelaki Arab, Adi bin Hatim At-Tai. Dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kami orang Nasrani tidak menyembah, tidak menjadikan padri kami sebagai Tuhan." So dia nak condemn Quran. Quran tak betul tu. Dia nak condemn. Quran kata Yahudi Nasrani jadikan padri rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim dia sebagai Arab yang ikut Nasrani, dia kata tak, kami tak jadikan padri sebagai rahib, sebagai Tuhan. Kami tak sebab mereka. Jadi Quran kata lain. Adi bin Hatim yang agama Nasrani dia kata lain. So bagi dia Quran tak betul. Bagi dia Quran tak betul. Masa dia tak pernah lagi sebelum. Maka di sinilah Rasulullah SAW mentafsirkan apa maksud menjadikan rahib sebagai Tuhan. Iaitu kalau rahib, kalau padri menghalalkan perkara yang haram, dalam kitab Injil kata haram, padri kata halal. Jadi nak ikut mana? Ikut padri lah. Dia kata halal. Kalau dalam Injil kata halal, tapi padri kata haram, so kita ikut padri. Begitu juga, sama juga. Kalau Quran kata haram, ada atau syahadah ulama kata halal, kita pun ikut ulama. Kita telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Benda yang jelas dalam Quran lah. Judi haram, ada ulama kata dah, judi halal. Tak boleh kata judi halal. Judi berlesen boleh tak? Judi berlesen boleh. Berlesen itu tak sampai tak halal gitu. Halal haram ni hak Allah Taala. Judi berlesen dibenarkan seluruh undang-undang ya. Bukan halal, haram, tetap haram seluruh syarak. Benarkan seluruh undang-undang. Dia tak sama makam itu. Zina. Dah orang banyak zina sana sini. Apa kata kalau kita halalkan zina? Yang penting suka sama suka ya. Buatlah satu konferensi. Ulama-ulama bijak, okey boleh zina. Orang kata halal, haram. Ulama kata halal, kita pun kata halal. Ini sama. Kita menjadikan ulama-ulama sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah yang tafsirkan itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi kita nak tengok ulama bagi pandangan itu, nak tengok hujah dia. Ustaz, apa hukumnya haram? Dia tanya dalil apa dalil kata haram. Kita tak boleh tanya. Kadang-kadang kita tanya, hang siapa? Aku siapa? Ada seorang ustaz cerita apa? Orang tu bertanya, depan kita marilah ustaz, saya nak tanya satu soalan. Alah dia macam tanya. Ustaz jawab bahlul punya soalan. Dia kata pada orang tu bahlul punya soalan. Kalau soalan tu bahlul, hang yang tanya apa bahlul. Jadi dia kata bahlul, ustaz kata bahlul soalan tu. Lepas tu dia jawab, tapi dia jawab tak apa kuat. Tak apa kuat. Sebab apa? Sebab apa dia kata bahlul? Sebab dia tak boleh nak jawab. Dia kata soalan, dia pelekehkan soalan tu. Jadi orang yang dengar ni, apa hang tanya soalan itu? Dia dah downgrade kan, jatuhkan orang yang tanya tu. Ini soalan mana? Dia jawab ada. Saya rasa hukumnya begini, saya rasa. Senang rasa tu kan. Jadi kita nak tengok dalam dalilnya senang. Kita boleh pegang iktimat. Ustaz ni kata haram kerana dalilnya ni. Nah, kita buat. Sebab kita masih berpegang dengan Quran. Kita dalam hadis. Bukan kita nak cuba tak, kita nak cari dalil. Kita nak cari hujah ketika itu Ini sebab itu kita tengok keadaan yang keduanya Rasulullah SAW. Yang ketiganya, jika tiada dalam Quran ataupun sunnah Nabi, maka hendaklah dirujuk kepada kalam, pandangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Umar,
khalifah yang 4 ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tafsir. Barangkali Sayyidina Abu Bakar kurang sikit lah, tak banyak sangat. Sayyidina Umar pun kurang juga. Yang paling banyak ni Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar. Masih lagi masuk kibar sahabat-sahabat yang besar. Bahkan Ibn Abbas ini dapat keberkatan doa daripada Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia akan agama dan ajarkanlah dia tafsir takwil. Bagi faham kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang keempat, yang akhir sekali, kalau tak ada daripada para sahabat juga, maka kita ambil daripada tabi'in. Golongan tabi'in, misalnya daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ikrimah, daripada Atha, daripada Hasan al-Basri dan lain-lain. Mereka berkaitan dengan para sahabat. Jadi kita ambil daripada Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Rasulullah, Quran dengan kalam para sahabat, Quran dengan tabi'in yang berkaitan dengan para sahabat Nabi. Misalnya Hasan al-Basri dia sempat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengajar dalam masjid Kufa. Sayyidina Ali masuk dalam masjid Kufa untuk mengajar sini. Dia dengar, dia halau, tak boleh mengajar ni, tak boleh mengajar. Dia halau. Sayyidina Ali sebagai khalifah, sebagai ketua negara, dia halau. Orang ni tak boleh mengajar, tak boleh bagi nasihat, tak boleh mengajar. Sebab apa? Sebab tak betul, tak faham Quran, tak faham macam mana nak belajar. Sampai dalam majlis Hasan Basri, seorang anak muda, Sayyidina Ali dulu dengar. Bila dengar, betul, budak ni mengajar betul ni, tak ada masalah. Maka Sayyidina Ali benarkan Hasan Basri untuk terus mengajar di masjid Kufa ketika itu. Maka dia masuk sebagai Hasan Basri, Imam Hasan Basri. Disempat dengan para sahabat, termasuk dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kata Qatadah radhiyallahu anhu, tiada satu ayat pun dalam Quran melainkan aku mendengar padanya akan sesuatu. Tiada satu ayat dalam Quran melainkan aku dengar. Aku dengar apa? Aku dengar sahabat ni kata, sahabat ni kata macam ni, sahabat ni kata macam ni. Dengar. Jadi dia ambil daripada para sahabat. Jadi ini antara, bukan nak kata ini yang paling komplit jalan, tapi ini antara jalan. Sebab kita ada tafsir lagi, tafsir dengan ra'yi, dengan pandangan, tafsir sosial umpamanya, tafsir mawdu'i umpamanya. Tapi ini asal dulu dalam kita nak mentafsirkan. Jadi antara tafsir yang baik adalah tafsir Katsir lah. Yang tu yang paling ringkas, yang tu yang paling mudah, yang tu yang ada terjemahan dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Inggeris pun ada. Cuma kita nak kena hati-hati juga, sebab dalam tafsir Katsir pun ada hadis palsu. Tapi dia sebut tu, dia bagi tahu dah hadis tu palsu. Cuma dia bagi tahu lepas dia kata hadis tu. Dia riwayat adalah masalah ni ada satu hadis daripada begini. Sampai habis dah cerita tu, di hujung habis cerita tu baru dia kata hadis ni hadis palsu. Maka setengah ustaz kita, setengah penceramah dia tak berhati-hati, dia nak ceramah mana ni, aku nak ceramah tadi buka mana ni, buka tafsir Katsir. Weh, cerita ni baik ni, bagus ni cerita ni, orang tak nak ni. Baca cerita ni. Cerita kawan, dalam tafsir Katsir ada satu hadis begini. Kita dengar tafsir Katsir, kita percaya kan? Rupanya Imam Katsir tulis dengan kita, dia nak beritahu hadis itu palsu. Kita tak baca apa-apa. Ada dengan dia. Misalnya cerita ular dengan iblis. Bila iblis kena halau daripada syurga, iblis nak masuk syurga, nak kacau lebih tak boleh. So iblis komplot dengan ular. Ular tu ya. Ular apa tak tahu, ular kapal atau ular sawah kan tu. Tapi besar lah tu sebab iblis. Maka komplotnya ular ni buka mulut, iblis masuk dalam tu. Barangkali ular sawah tu. Ataupun apa, anaconda. Barangkali ular anaconda. Iblis masuk. Bila dia masuk, ular ni boleh masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, lepas security semua tu, iblis tak dimasukkan. Tapi dah lepas security ni, pada ular ni buka mulut ni, iblis pun boleh masuk balik syurga. Ketika itu dia kacau balik dunia dah. Maka kacau-kacau makan buah yang Allah Ta'ala larang, hukum turun ke dunia. Iblis pun kena turun ke dunia, Nabi Adam isteri dia pun turun ke dunia, ular tu pun kena turun ke dunia juga. Maka Nabi menyatakan, kalau anak cucu Adam jumpa dengan ular, hendaklah dia bunuh ular. Sebab apa? Sebab ular ni jahat, dia yang kacau Nabi, dia yang komplot dengan iblis, bagi iblis boleh masuk ke dalam syurga.
bawa cerita tu di kejahatan pula. Tapi imam kata bawa cerita hadis tu, dia dah bagi tu hadis tu tak betul. Ujung habis cerita tu dia kata hadis tu tak betul. Cerita sedap kan? Kita fikir dengan logik. Yang buat katalah cerita tu, yang buat salah tu bapak ulang tu. Dia buat salah dengan bapak kita, datuk kita Nabi Adam. Kita ni cucu Nabi Adam, cicit Nabi Adam. Ulang tak hari ni? Cucu cicit ulang dulu. Dalam Quran, wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Dosa orang lain mana orang lain tengok. Dosa datang lain tak tengok. Yang buat salah ulang dulu, kena hukum. Ulang hari tak boleh kena hukum. Patutnya kita pegang lah. Tapi ada hadis. Jadi hadis itu pas. Kita nak kena baca tafsir kasih. Dia bawa cerita hadis sahih, dia bawa hadis palsu. Dia tahu hadis itu palsu, boleh pakai ke tak dipakai. Jadi kena hati-hati. Bukan salah Imam Kasih, tidak. Jadi buat cabar gitu kan. Hari inilah antara bagaimana kaedah untuk kita tadabbur. Dan saya nak tegaskan, semua daripada kita boleh tadabbur Quran. Cubalah fahami Quran supaya Quran menjadi hidayah bagi kita. Kalau tidak kita baca, kita tak boleh bahasa Cina, boleh sohbat, kita baca tengok gambar. Kan, tengok gambar joget. Bukan tengok. Tengok penyanyi K-pop. Kan, nyanyi Korea ke apa, kan nampak. Kosong kan macam, tengok gambar tu je. Baca apa? Kan? Iya. Quran jadi hidayah. Jadi hidayah kalau kita baca dan faham, kita amalkan, jadi hidayah insya-Allah. Kalau tidak, Quran itu jadi suci dalam Quran pakai banyak orang tapi rantai dia pakai. Ada amalan syirik, dia buat amalan syirik, tak masalah apa. Mari majlis apa tu, dia bawa Quran, baca Quran, lepas tu dia buat amalan syirik balik. Sebab dia tak tahu takkan mana had yang dibenarkan dalam agama kita. InsyaAllah semua daripada kita boleh memahami dan mentadabbur Al-Quran. Sekadar itu, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.